negara yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya serta masyarakatnya yang mempunyai sikap yang baik dan mengambil berat terhadap masyarakatnya yang sekeliling. Sambutan Hari Kebahasaan yang bertemakan Malaysia Prihatin yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri yang iaitu Perdana Menteri Malaysia menunjukkan bahawa keprihatinan masyarakat dalam membantu golongan yang susah semasa pandemik COVID-19 ini sungguh bermakna di sisi kerajaan dan semua masyarakat. Selamat sejahtera. Saya Sigwirwan yang memegang nombor matris 284821. Kajian ini merangkumi pelbagai aspek. Antaranya kajian ini merangkumi masalah yang terjadi akibat pandemik COVID-19 yang berlaku di negara Malaysia. Ia juga melibatkan tujuan dan objektif kerajaan Malaysia dalam menangani masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Ia turut meliputi jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi membantu golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Ia juga melibatkan kesan baik usaha kerajaan dalam menangani masalah dialami oleh golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19 dan langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah kebajikan dalam golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Dan untuk kajian ini, kami menggunakan kaedah keperpustakaan dan carian bahan maklumat melalui internet untuk mendapatkan sumber bahan yang diperlukan. Selamat sejahtera, saya Puli In dan nombor matrik saya ialah 284797. Kajian ini dilakukan untuk membincangkan masalah yang terjadi akibat pandemik COVID-19 yang sedang berlaku di negara Malaysia. Sebagai persoalan, apakah COVID-19? COVID-19 iaitu coronavirus adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi kesan besar terhadap ekonomi Malaysia dan juga memberi kesan buruk terhadap manusia dari segi kesihatan, ekonomi, pendidikan dan sosial hidup masyarakat. Oleh itu, kajian data usaha kerajaan Malaysia bagi membantu golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19 ini dilakukan adalah untuk mengetahui jenis bantuan kerajaan bagi membantu golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin Zakir bin Muhammad Zaid, nombor matrik 284805. Okey, dalam video ini kami akan membentangkan mengenai tema Malaysia Prihatin iaitu bertajuk usaha kerajaan membantu golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Okey, dalam kajian ini kami telah membahagikan kepada beberapa tugas iaitu akan membentangkan mengenai pendahuluan iaitu mengenai sejarah pandemik COVID-19, kenyataan masalah, tujuan dan objektif kajian, metodologi dan perbincangan yang melibatkan empat objektif kajian yang telah dikaji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Zaini. Okey, video TikTok itu merupakan antara simptom COVID-19. Seterusnya saya akan menerangkan maksud dan juga asal-usul COVID-19 ini. COVID-19 ialah varian coronavirus novel dengan huruf CO yang berasal daripada corona, VI daripada virus dan juga D daripada penyakit. Coronavirus ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Penyakit itu pada asalnya ditemui pada Disember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, dan sejak itu merebak ke seluruh dunia. COVID-19 berpotensi memudaratkan bukan sahaja kesihatan manusia tanpa mengira usia, malah pelbagai sektor seperti ekonomi, pelancongan, perniagaan dan pengangkutan. Kenyataan masalah, pandemik COVID-19 memberi impak buruk terhadap manusia dari segi kesihatan, ekonomi, pendidikan dan sosial hidup masyarakat. Selain itu, terdapat 4.7 juta orang yang dijangkiti pandemik COVID-19 secara seluruh dunia dan lebih 300,000 nyawa manusia yang hilang akibat pandemik ini. Pandemik COVID-19 juga dapat memberi kesan kepada isu yang lebih sukar, terutamanya kesihatan mental masyarakat. Pandemik COVID-19 juga menimbulkan masalah dengan pembelajaran tidak formal secara atas talian terhadap pelajar kerana pelajar tidak mempunyai akses internet dan tidak mempunyai peranti dan menyukarkan guru dan ibu bapa untuk memantau prestasi pelajar. Selamat sejahtera, saya Puli In dan nombor matrik saya ialah 284797. Kerajaan Malaysia menangani masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19 bertujuan untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19.
Keadaan ini semakin teruk disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Pandemik ini bukan sahaja menjejaskan sektor ekonomi, malah ia juga menjejaskan sektor sosial seperti kesihatan. Pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk menangani masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Antara objektif usaha kerajaan adalah menjamin kesihatan rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19. Yang kedua adalah untuk membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19. Yang ketiga adalah memperkukuh ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Islam bin Ramlan, pemegang nombor metrik 284929. Hari ini saya akan memberitakan tentang metodologi. Metodologi kajian merupakan meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan tujuan kajian. Metodologi kajian menjadikan untuk dijadikan lebih sistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Metodologi juga merupakan set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian. Kajian ini telah menjalankan dua kaedah, iaitu kaedah keperpustakaan dan kaedah melalui internet. Kaedah keperpustakaan ini digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat berkaitan jenis bantuan, kesan dan juga langkah bagi usaha membantu golongan yang memerlukan ketika pandemik COVID-19. Kaedah melalui internet juga dijadikan instrumen untuk mencari maklumat seperti rujukan di laman web, terutamanya berkaitan usaha membantu golongan yang memerlukan ketika pandemik COVID-19 di Malaysia. Sekian, terima kasih. Perbincangan jenis bantuan kerajaan bagi membantu golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Cara jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi membantu golongan memerlukan semasa pandemik ini ialah bantuan kewangan. Bantuan kewangan ialah terdiri pada bantuan perhatian rakyat iaitu BPR, bantuan khas COVID-19 BKC, bantuan kehilangan pendapatan iaitu BKP. Manakala bantuan kesihatan awam pula, kerajaan telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan memberi suntikan vaksin terhadap masyarakat Malaysia. Selain itu, mengukuhkan sistem kesihatan negara. Bantuan kesihatan juga ialah dengan meningkatkan kerjasama dengan hospital swasta, iaitu hospital swasta dan kerajaan saling bekerjasama dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Iaitu bantuan kesihatan juga dapat dilihat dengan memperkukuhkan saringan kesihatan terhadap golongan pekerja, terutamanya golongan pekerja asing yang datang bekerja di Malaysia. Bantuan seterusnya ialah bantuan kelangsungan perniagaan. Bantuan ini ialah dengan memberi atau menambah baik subsidi upah terhadap golongan majikan kepada golongan pekerja. Bantuan ward-off juga diberi kepada pemandu taksi dan bas bagi membantu mereka menjalani kehidupan mereka semasa pandemik ini. Selain itu, bantuan menyokong dan merancangkan perniagaan dalam talian juga diberikan oleh kerajaan kepada golongan peniaga. Terdapat juga bantuan-bantuan lain, iaitu bantuan capaian internet percuma terhadap pelajar bagi melayari internet dan mengakseskan maklumat dengan mencari di laman web. Selain itu, bantuan pemberian diskaun bil elektrik juga diberi oleh kerajaan dan bantuan program bakul makanan. Terdapat pelbagai kesan yang kita boleh lihat melalui usaha kerajaan Malaysia dalam menangani masalah-masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19. Majoritinya ialah kesan-kesan positif yang membantu dan meringankan beban golongan memerlukan semasa keadaan pandemik yang membuatkan kehidupan semakin sukar sekarang. Antaranya bantuan Prihatin Nasional atau BPN yang diberi oleh kerajaan dapat membantu peniaga yang kehilangan sumber pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Pelajar yang belajar melalui cara online juga dapat meneruskan pembelajaran mereka menggunakan program jaringan Prihatin yang disediakan oleh kerajaan. Selain itu, kerajaan Malaysia yang menyediakan suntikan vaksin secara percuma juga mendatangkan kesan baik kerana rakyat tidak perlu menanggung kos tersebut. Akhir sekali, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB juga memberikan kesan yang positif kepada usaha kerajaan Malaysia menangani masalah kebajikan golongan yang memerlukan semasa tempoh pandemik COVID-19. Seterusnya ialah usaha kerajaan membantu golongan yang memerlukan semasa pandemik COVID-19. Di sini saya senaraikan 5 bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Yang pertama ialah bantuan sumbangan langsung. Kerajaan telah memperuntukkan 10 juta bantuan untuk semua orang yang memerlukan, khususnya B14. Pakej rancangan kewangan ini termasuklah bantuan prihatin rakyat,
sokongan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Isi rumah B14 misalnya akan menerima 500 pada bulan Ogos dan 300 pada bulan Disember, manakala B14 Bujang menerima RM200. Yang kedua ialah perubatan dan insurans. Sistem penjagaan kesihatan PEKA menyediakan penjagaan kesihatan percuma kepada golongan B14. Program ini memberi tumpuan kepada kerjasama antara sektor awam dan swasta, terutama semasa musim pandemik COVID-19 ini. Sebagai contoh, peperiksaan kesihatan, bantuan peranti perubatan dan insentif kos pengangkutan akan diberikan kepada mereka yang layak. Yang ketiga, perlindungan pendapatan. Projek ini membantu penderma perkeso yang kehilangan pekerjaan dalam mencari pekerjaan baru. Pekerja dilindungi oleh sistem insurans pekerjaan yang menyediakan bantuan kewangan sehingga RM14,265 daripada kumpulan caruman. Yang keempat ialah cukai. Kerajaan mengecualikan semua kereta penumpang pemasangan domestik dan juga keluaran luar negara daripada membayar cukai jualan. Akhir sekali ialah moratorium pinjaman. Rakyat tidak perlu membayar sebarang penalti pinjaman pembiayaan, faedah keuntungan atau kos pembayaran lewat secara ansuran bulanan. Pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani masalah kebajikan dalam golongan-golongan yang memerlukan semasa pandemik COVID-19. Inisiatif-inisiatif ini muncul dalam pelbagai bentuk dan telah banyak membantu serta menyenangkan kehidupan golongan tersebut. Antaranya, kerajaan telah melakukan inisiatif seperti melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menjamin keselamatan golongan ini. Kerajaan juga menyediakan vaksin kepada semua rakyat Malaysia secara percuma. Kerajaan turut mengambil inisiatif untuk melancarkan aplikasi MySejahtera. Selain itu, kerajaan juga mengambil inisiatif untuk membuat safety bubble di tempat-tempat yang tertentu, contohnya bagi pelajar yang berada di kampus. Akhir sekali, kerajaan juga mengambil langkah untuk membantu mengurangkan kos sara hidup golongan ini, contohnya memberi diskaun pada bil elektrik mereka. Sebagai kesimpulannya, untuk menangani masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19, kerajaan telah menyediakan berbagai jenis bantuan kerajaan bagi membantu golongan tersebut. Jenis bantuan yang disediakan adalah bantuan kewangan, bantuan kesihatan awam, bantuan kelangsungan perniagaan dan bantuan-bantuan lain. Dalam bantuan kewangan ini termasuk bantuan prihatin rakyat (BPR), bantuan kehilangan pendapatan (BKP) dan bantuan khas COVID-19 (BKC). Oleh itu, usaha kerajaan untuk menangani masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19 telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat dari sektor ekonomi, sektor kesihatan dan juga kehidupan rakyat. Untuk menangani masalah kebajikan golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19, kerajaan memainkan peranan yang amat penting. Antara usaha kerajaan membantu golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19 adalah bantuan sumbangan langsung. Dalam bantuan ini termasuk perubatan dan insurans, perlindungan pendapatan, cukai dan moratorium pinjaman. Kesan positif yang boleh didapati selepas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia adalah peniaga-peniaga kecil dapat meneruskan hidup walaupun telah lama tidak mempunyai sumber pendapatan. Program jaringan prihatin dilakukan, rakyat tidak perlu menanggung beban kos suntikan vaksin, serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Usaha-usaha kerajaan ini dapat memulihkan semula sektor ekonomi negara dan juga sektor sosial. Kita haruslah memberi kerjasama kepada kerajaan supaya negara semakin maju dan rakyat hidup dalam keadaan yang aman. Sekian, terima kasih.